Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat dan inayah dapat kita bersama kali ini dalam Sejenak Minda Naib Chancellor yang pertama. Saya mengambil inisiatif ini untuk melakari warna-warni UKM melalui Sejenak Minda secara bulanan untuk mendekati warga UKM secara holistik melalui seluruh saluran yang ada, media dan penulisan. Biarlah perkongsian ini dapat menyuntik semangat kepada seluruh warga dan sebagai Naib Chancellor Universiti Watan ini, saya melihat perkembangan dan pencapaiannya sudah terlalu banyak untuk kita banggakan. Dari sudut penyelidikan, pendidikan dan juga pencapaian belajar, tiada satu pun tertinggal. Universiti Watan kita sangat berdaya saing. Walau dalam keadaan pandemik COVID-19 yang telah melanda dunia secara amnya dan Malaysia secara khususnya, kita tetap terus bergerak dalam suasana yang positif. Keadaan pandemik COVID-19 ini telah memaksa kita untuk bergerak pantas dalam dunia digital, sama ada dalam pengajaran dan pembelajaran, begitu juga dalam mengadakan sebarang perkongsian ilmu. UKM dapat melihat kemeriahan penganjuran acara yang berlangsung hampir setiap hari. Justru dalam Sejenak Minda Naib Chancellor UKM yang pertama kali ini, teras merupakan kekuatan jiwa UKM yang ingin saya ketengahkan. Saya mahukan semangat teras dapat diserap oleh semua warga UKM yang meliputi dengan izin talent, agile, ethics, revitalize and soul secara holistik. Dalam konteks teras, saya ingin mengimbau beberapa kejayaan yang UKM kecapi dalam kalangan ahli akademik, pelajar dan kaki tangan PMP, juga secara pemindahan ilmu yang kita langsungkan. Di antara program hebat yang berlangsung di UKM adalah Apex Webinar dan dengan izin on Industry Academia Government's Collaborations on Alternative Re-employment Project for Aging Populations and Innovative Employment Management Model, anjuran Fakulti Pendidikan yang melibatkan 21 ekonomi di bawah Apex dan juga majlis menandatangani memorandum persefahaman antara UKM dan Female Entrepreneur Worldwide di bawah Pusat Kepimpinan Wanita yang telah turut dihadiri oleh YB Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi. Saya menyanjung tinggi usaha yang dijalankan oleh PTJ dalam memertabatkan UKM dalam konteks ilmu di mata dunia. UKM amat berbangga apabila Dr. Wan Ashraf Wan Zaidi yang merupakan pakar neurologis dari Hospital Chancellor Tuanku Mukhris, Universiti Kebangsaan Malaysia telah terpilih sebagai rakyat Malaysia pertama yang diterima dalam program Pemimpin Masa Depan bagi Pesakit Stroke Pertumbuhan Stroke Sedunia WSO FLP. Beliau adalah salah seorang daripada 32 calon yang terpilih daripada 113 permohonan yang diterima oleh WSO. Pengalaman beliau sebagai penyelidik utama negara bagi beberapa penyelidikan klinikal di pelbagai pusat perubatan di Malaysia telah memenuhi syarat WSO FLP dan sekaligus dipilih menyertai program berkenaan. Dengan rasa bangga, kejayaan beliau ini didorong oleh kemudahan dan struktur yang bagus yang ada di HCTM, iaitu dari segi rawatan stroke yang menjadikan HCTM antara hospital perawatan stroke yang terkehadapan. UKM amat berbangga dengan kejayaan ini dan saya berharap agar warga UKM, terutamanya pensyarah muda, dapat menggunakan peluang dan fasiliti yang ada di universiti dalam meningkatkan dan menyerlahkan bakat mereka dalam bidang masing-masing di persada antarabangsa. Inilah yang dipanggil dengan izin agile yang kita mahukan di dalam teras bila mana pakar pantas mengikut arus dan terkehadapan dalam membawa kepakaran yang dimiliki oleh UKM. Dengan izin, when I say agile, it marks by ready ability to move quickly, nimbleness, fluidity, flexibility, and adaptiveness. So lean agile governance is to shift the manner in which policies are generated, deliberated, particularly in this 4IR era. Walaupun seluruh dunia telah dilanda pandemik COVID-19 sehingga menyebabkan banyak sektor lumpuh, tetapi UKM tetap terus melangkah gagah dalam memertabatkan penyelidikan dan melakar kejayaan demi kejayaan. Ini dibuktikan dengan UKM telah diumumkan sebagai penerima anugerah
the most influential innovators di South and Southeast Asia Innovations Award bagi kategori institusi akademik, sekaligus menjadikannya satu-satunya universiti tempatan yang mengungguli anugerah ini pada tahun 2020. Dengan pengiktirafan tersebut, UKM berada sebaris dengan beberapa buah universiti lain seperti National University of Singapore dan Hanoi University of Science and Technology. Pengumuman itu dibuat oleh Clarivate di Forum Inovasi yang menghimpunkan pemimpin akademik, kerajaan dan sektor industri dari segenap dunia bagi berkongsi amalan terbaik inisiatif transformasi yang memacu inovasi. Anugerah ini adalah satu pengiktirafan yang diberikan oleh Clarivate kepada perubahan yang dilakukan oleh UKM dalam inovasi dan paten ataupun pengkomersialan. UKM melihat penganugerahan tersebut adalah sebagai satu komponen yang amat penting dalam membudayakan inovasi penyelidikan apabila menyebut tentang pengkomersialan nilai dengan izin etik atau etika adalah komponen teras yang perlu dititik beratkan kerana paten memerlukan ketelusan dalam mendaftarkan IP, harta intelek, seterusnya tiada plagiat dalam melahirkan ataupun menzahirkan inovasi. UKM telah mengecapi kejayaan demi kejayaan yang amat membanggakan, baik kaki tangan akademik maupun pengurusan dan profesional. Sumbangan mereka amat dihargai dan meninggalkan impak kepada UKM. Terkini, Dr. Haji Zulkifli Ahmad, seorang kaki tangan pengurusan dan profesional, telah dilantik sebagai pengarah pusat sukan UKM. Lantikan ini amat bermakna apabila mengambil kira pengalaman dan kepakaran beliau sepanjang berkhidmat di UKM. Oleh yang demikian, suka saya tegaskan di sini, berdasarkan pengalaman dan bakat kepimpinan di bawah konteks dengan izin talent di dalam teras beliau yang cukup luas, pengurusan UKM yakin dapat memantapkan lagi pusat sukan ke arah yang lebih tinggi. Atas dasar keprihatinan UKM dalam konteks dengan izin Seoul di bawah teras, UKM telah mengambil kira keperluan pelajar dalam bebanan yuran dan juga keperluan pembelajaran di dalam talian. UKM telah membuat keputusan dalam mengurangkan yuran pendaftaran kepada semua pelajar baharu bagi semester 1 sesi akademik 2020-2021. Jika sebelum ini bayaran yuran adalah sebanyak RM1,200, tetapi selepas pengurangan mereka hanya perlu membayar RM850 sahaja. Ini bermakna pengurangan adalah sebanyak RM350. Malah bukan itu sahaja. Jumlah tersebut akan dipulangkan kepada pelajar dalam masa yang terdekat. Pengurangan ini akan melibatkan semua pelajar tahun 1 kita yang berjumlah seramai 3,854 orang pelajar. Pengurangan ini menunjukkan UKM amat prihatin kepada kebajikan pelajar kita. Selain itu, hal ini selaras dengan hasrat Kementerian Pengajian Tinggi yang meminta setiap universiti awam mengambil inisiatif untuk meringankan beban ibu bapa dan juga pelajar. Faktor pandemik COVID-19 telah menyebabkan pelajar tidak dapat tinggal di kampus dan mengikuti pembelajaran secara bersemuka. Jadi saya amat berharap pengurangan ini akan dapat membantu meringankan beban pelajar sekaligus melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi memastikan pelajar UKM dari pelajar B40 dapat meneruskan pembelajaran secara dalam talian berjalan dengan lancar, Pusat Hal Ehwal Pelajar telah memberi bantuan pelan data dan peranti. Pelajar tahun 1 sesi akademik 2020-2021 telah menerima bantuan keuangan prihatin dengan izin one-off sebanyak RM50 seorang. Ini adalah bantuan keuangan daripada Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi berjumlah RM219,400. Selain itu, para pelajar yang berkelayakan juga turut menerima pelan data dan peranti. Untuk pelan data sebanyak 4,500 kad SIM YES diberikan kepada pelajar tahun 1 yang dihantar terus ke alamat rumah masing-masing. Bagi pelajar sedia ada iaitu pelajar tahun 2 hingga tahun 4, UKM turut memberikan sebanyak 563 buah telefon pintar. UKM turut memberikan bantuan peranti iaitu komputer riba kepada 250 orang penerima terdiri daripada pelajar dan asnaf UKM. Projek sumbangan komputer riba bagi fasa 1 dan fasa 2 ini adalah berjumlah RM475,400 hasil sumbangan daripada zakat UKM dan skim tabung endowment bantuan pelajar. Saya amat mengambil berat keboleh pasaran graduan atau GE
dan akan menjadi salah satu agenda UKM yang merupakan nadi dalam sesebuah institusi pengajian tinggi. Dunia sudah berubah, pasaran sudah berubah, kita juga harus berubah. UKM perlu melihat ruang dan peluang untuk memastikan graduan kita tidak terpinggir dalam pencarian kerja. Saya suka menyatakan bahawa dalam kita menggapai citra UKM, selain nilai murni, kemahiran insaniah, yang perlu kita titik beratkan adalah bagaimana kita mahu dengan izin revitalize dalam memastikan tawaran, program, kursus atau kursus tambahan dan kursus citra boleh memberi nilai tambah kepada graduan kita. Apakah kursus profesional yang boleh kita tawarkan sepanjang pengajian supaya isi di dada graduan UKM lebih dari semata-mata sijil ijazah, tetapi kemampanan dalam kelangsungan dan penawaran diri. Pusat karier dan pusat citra harus melihat secara holistik di samping PTJ-PTJ lain untuk bersama-sama melakukan pembaharuan ke arah graduan yang lebih kompeten. Saya percaya dengan teras yang kuat digenggam sebagai jiwa UKM oleh seluruh warga UKM, ianya pasti menjadi kenyataan. Kitalah UKM, kitalah Universiti Watan. Hilir kulit mudik ke tepian, ditiup bayu merentas muara. Universiti kita, Universiti Watan, terasnya adalah untuk semua.